Okey. Berapa orang hari ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kat Telegram ada 4 orang. Dekat sini ada 10 orang. Okey. Kita mulakan pelajaran kita hari ni. Okey, kita dah masuk topik penyelesaian masalah melibatkan koordinat, nisbah dan kadaran. Okey, minggu hadapan kita akan masuk topik yang terakhir. Okey. Okey, lepas topik yang terakhir, cikgu akan mulakan latih to be. Mungkin cikgu akan bagi latihan dalam bentuk Google Form atau cikgu akan bagi latihan dalam bentuk quiz, guna quizzes. Okey. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama. Ini soalan-soalan yang perlu awak buat nanti dalam buku matematik awak. Okey, ini dia beri awak satu gambar. Apa nama gambar ni? Ni. Koordinat. Nama koordinat. Okey, ni tajuk koordinat, tapi apa nama gambar ni? Apa nama dia? Apa nama dia? Satah charters. Okey, itu namanya Satah Charters. Kena ingat ni Okey, nama ni adalah Satah Charters sukuan pertama. Okey, bila nampak saja Satah Charters sukuan pertama, ia membawa maksud bahawa awak akan belajar topik koordinat. Okey, mari kita lihat soalan yang ditanya. Okey, Satah Charters menunjukkan kedudukan kemah pasukan unit beruniform di suatu tapak perkemahan. Okey, ini unit-unit beruniform. Okey, yang ini unit beruniform apa ni? Yang ini. Unit beruniform apa ni? Pengakap. Yang ini? Bulan Sabit. Sabit merah. Yang ini? Puteri Islam. Puteri Islam. Yang ini? Pandu Puteri. Puteri. Last sekali yang ini? Tunas Kadet Remaja. Tunas Kadet Remaja Sekolah. Jadi untuk badan uniform biasanya ada 5 badan uniform yang ada di sekolah. Okey, sekarang nyatakan koordinat bagi tapak kemah bagi BSMM, Bulan Sabit Merah. Apa tapak kemah dia? Empat. Dia. Empat. Okey, empat. Ngangkat pula? Tiga satu. Kita baca X dulu. Kita baca X dulu. Sifar 3. Okey, baru betul. Sifar 3. Okey, untuk Puteri Islam? 3-2. 3-2. Okey, untuk Tunas Puteri? 1-0. 1 sifar. 1 sifar. Okey, dan last sekali Tunas Kadet Remaja Sekolah? 4 sifar. Okey, 4 sifar. Okey, soalan dia. Okey, soalan yang pertama. Dia kata seorang ahli pandu puteri yang berada di 42. Ahli pandu puteri yang berada di 42. Sekarang di mana kedudukan titik 42? Okey, tengok dekat 4, tengok dekat 2. So ahli pandu puteri tu berada di sini. Okey, ni. Di sini kedudukan ahli pandu puteri tu. Okay, nampak bulatan yang cikgu buat ni? Nampak. Okey, dia terletak di kedudukan 42. Apa yang terjadi? Dia ingin pulang ke kemah pasukannya. Dia ahli pandu puteri. Dia ingin pulang ke kemah pasukan dia. Kemah pasukan dia yang mana? Kemah pasukan dia yang ini sebab dia pandu puteri. Okey? Okey. Kemudian dia kata, apakah jarak mengufuk dan jarak mencancang yang akan dilaluinya? Okey, apa jarak mengufuk dia? Okey, jarak mencancang dulu. Mencancang berapa jarak mencancang dia? Sifar. Sifarkah? Okey, dia daripada sini, dia nak pergi ke sini kan, tapi dia tak boleh terus pergi sini. Okey, nampak kan anak panah yang cikgu buat ni? Nampak. Tapi dia tak boleh terus pergi sini. Apa yang dia kena buat? Dia kena menegak dulu. Okey, ni jarak mencancang dulu. Dia kena pergi ke sini dulu. Okey, lepas pergi ke sini, mencancang ni, pergi jarak ke mencancang ni, barulah dia boleh pergi jarak mengufuk.
Okey? Okey, sekarang beritahu cikgu. Berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang dia? Mencancang satu. Mencancang Tiga. Jarak mencancangnya 2. Jarak mencancangnya 2. Okey, betul. Bukan 3 tau, 2. Apa yang awak kena kira adalah yang ini. Daripada sini ke sini, 1. Ni dikira sebagai 1 unit. Okey? Daripada sini ke sini, ini dikira sebagai 2 unit. Jadi kita bukannya kira satu grid. Kita kira satu jarak. Okey? Jadi jarak mencancang ialah 2 unit dan jarak mencancangnya berapa, mengufuknya berapa? 3 unit dan jarak mengufuk ialah 3 unit. Okey. Soalan yang kedua. Haris daripada pasukan TKRS bergerak 4 unit mengufuk. Okey. Dan 3 unit mencancang untuk berjumpa dengan kawannya. Sekejap ya. Kita keluarkan balik kat sini. Okay. Haris daripada pasukan TKRS. TKRS yang mana satu? Yang ini. Okey. Yang ini kan? TKRS kan? Okey. Dia bergerak 4 unit mengufuk. Mengufuk tu yang menegak atau yang melintang? Yang menegak atau yang melintang? Mengufuk. Yang melintang. So garisannya yang ini kan? Bila garisannya yang ini, okey. Bila dia kata 4 unit mengufuk, maksudnya dia bergerak seperti ini. 1 unit mengufuk, 2 unit mengufuk, 3 unit mengufuk, 4 unit mengufuk. Ini maksud ayat tu. Dan 3 unit mencancang. Mencancang tu garisan yang menegak ni ha. Okey. Okey, apakah nama pasukan unit beruniform kawan Haris? Nyatakan koordinat kawasan Haris. Pengakap. Okey, jadi jawapan dia nanti awak tulis. Sebelum awak tulis tu awak kena buat dia punya grid ni dia punya jarak-jarak ni. 1, 2, 3 ini kena buat tau. Okay, lepas tu baru awak jawab soalan. Apakah nama pasukan unit beruniform kawan Haris? Pengakap. Okey. Kemudian dia kata nyatakan koordinat kawan Haris. Apa koordinat dia? Sifar 3. Koordinat dia adalah sifar 3. Bila tulis koordinat wajib dalam bentuk format dia. Okey? Okay, settle soalan yang pertama. Kita bergerak ke soalan B. Nila membeli 2 meter reben biru. Okey? Dia juga membeli reben merah. Okey, dia beli reben biru. Sekejap ya. Dia beli reben biru. Reben biru. Okey, Nila beli 2 reben biru. Okey, kemudian reben biru tu panjangnya adalah 2 meter. 2 meter. Dia juga membeli reben merah. Panjang reben merah itu lebih 1 meter daripada panjang reben biru. Sekejap ya. Okay, ni reben biru. Dia kata panjangnya 2 meter. Kemudian dia cerita lagi dia beli juga reben warna merah. Tapi reben merah tu lebih 1 meter daripada reben biru. Jadi soalannya, antara reben merah dengan reben biru siapa yang lebih panjang? Reben merah. Reben merah. Panjang. Okey, dia lebih panjang 1 meter. Okey. Maksudnya di sini bila dia kata reben merah lebih panjang 1 meter, berapakah panjang reben merah yang sebenar? 3 meter. 3 meter? Okey, macam mana dapat 3 meter? Sebabnya 2 meter tambah 1 meter. Mula-mula 2 meter sama panjang dengan reben biru. Kemudian tapi dekat situ dia kata panjang lebih 1 meter. Jadi
dia lebih 1 meter, jadi total reben merah adalah 3 meter. 3 meter. Sekarang dia tanya, nyatakan nisbah panjang reben biru kepada panjang reben merah. Okey, apa jawapan dia? 2 nisbah 3. 2 nisbah 3. Ada sebutan tak betul? Nisbah 2 kepada 3. Okey, baru betul. Nisbah 2 kepada 3. Okey, dia punya format penulisan kena macam ni. Cara sebutan nisbah 2 kepada 3. Okey. Okey, soalan C. Jadual menyatakan jarak dan tempoh perjalanan sebuah perkhidmatan tren elektrik ETS dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Dah pernah naik ETS belum? Tak. Nanti kalau dah boleh modern again, nanti ajak Mak Ayah naik ATS pergi jalan-jalan. Okey, jarak dia 175 km. 175 km tu jarak dari mana ke mana? Dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Okey, cikgu tulis korang-korang ni Ipoh. Okey, dia jalan sampai ke KL. Ipoh dengan KL jauh ke dekat? Jauh. Okey, apalah jauh. 175 kilometer. Tempoh masanya nak pergi dari Ipoh ke KL adalah 2 jam 40 minit. Okey. Sekarang ni dia cakap berapakah jarak yang dilalui oleh ETS itu dalam tempoh 32 minit. Okey, sekarang apa yang cikgu nak awak lihat, perhatikan yang ini dulu. Apa yang tak sama? Kita cari benda yang berbeza terlebih dahulu. Apa yang berbeza? Unit. Unitnya tidak sama. Unitnya berbeza. Yang bahagian mana yang berbeza? 2 jam. Bahagian jam ni. Jadi bila bahagian jam ni yang berbeza, apa yang perlu awak lakukan pada bahagian jam ni? Tukar kepada minit. Okey, pandai pun. Kita akan tukarkan 2 jam ni kepada minit. Okey, yang ini awak boleh congak je. 1 jam sama dengan berapa minit? 60 minit. Kalau 2 jam bersama dengan berapa minit? 120. 120 tu. Okey, 120 minit tu kemudian kita akan tambahkan dengan 40 minit. Jadi kita akan dapat 160 minit. 160 minit ni barulah kita boleh kaitkan dengan 175 kilometer. Okey, maksudnya macam mana? 160 kilometer dia boleh bergerak sejauh 175 kilometer. Ini 160 minit dah. Okey, cikgu salah tulis. 160 minit dia boleh bergerak sejauh 175 kilometer. Jika 32 minit, berapa jauh dia boleh bergerak? Ini yang dia tanya. Jadi apa yang awak akan lakukan? Tolak. Okey, apa tolak apa? 165. 35. Macam mana dapat 35 tu? Tak ada nombor 35 pun kat sini. 32. 32. Okey, 175 kilometer tu unitnya kilometer. 32 tu unitnya minit. Dia umpama singa dengan kambing. Kalau awak letak satu kandang, apa jadi dekat kambing-kambing ni? Kambing mati. Kambing mati. Kambing mati. Jadi boleh tak kita letak dia satu kandang? Tak. Maksudnya singa awak nak tolakkan dengan kambing, confirm kambing kalah. Jadi awak tak boleh guna operasi tolak. Bila unitnya berbeza, tak boleh guna operasi tambah, tak boleh guna operasi tolak. Jadi kita akan guna operasi apa? Bahagi atau darab. 2 operasi saja yang awak boleh gunakan, sama ada bahagi atau darab. Okey, sekarang awak nak guna operasi darab atau bahagi? Bahagi. Awak nak guna operasi bahagi. Apa bahagi apa? 160 bahagi 32. 160 bahagi 32. 160 bahagi dengan 32. Pandai pun. Kan cikgu dah tulis tanda per ni kan? Okey. Awak dah nampak kan cikgu tulis tanda per tu kan? Nampak tak cikgu tulis tanda per ni? Nampak. Per ni maksudnya bahagi. Cikgu perkan dia. 160 minit per 32 minit. Okey, sekarang bila awak nak bahagi tu,
Cikgu letak nombor ni atas dengan bawah sebab cikgu nak awak nampak perkaitan sifir. Nampak tak perkaitan sifir antara 160 dengan 32? Cikgu nak awak guna cara pemansuhan. Siapa yang boleh awak mansuhkan? Sifar dengan 2. Sifar mana boleh potong sebab bawah tak ada sifar. 6. 6 tu tengah-tengah, macam mana nak potong? Cuba tengok betul-betul. Ini 32. 32 ada dalam sifir berapa? Cuba tengok sifir. 32 ada dalam sifir berapa? Sifir 4. Sifir 4. Lagi? 8. 8. Okey, nampak tak perkaitan tu? Nampak. Okey, siapa yang akan kita mansuhkan sekarang? 32. 32 dengan? 16. Pandai pun. 32 dengan 16. Okey, sekarang nak guna sifir berapa? 8. Okey, kita akan gunakan sifir 8. Okey, soalannya. 32 nombor yang keberapa dalam sifir 8? 4. Nombor yang keempat. Okey, 16 nombor yang keberapa dalam sifir 8? Kedua. Okey, sifar di belakang ni ada satu lagi belum potong, jadi apa awak kena buat? Awak potong sifar, naikkan dia di atas. Okey, jadi nombornya adalah 20. Nombornya adalah 20. Okey, sekarang nombor barunya. Atas 20, bawah 4. Boleh mansuhkan lagi tak? Boleh. Guna sifir berapa kali ni? 4. Kita akan guna sifir 4. Okey, soalannya. 4 ni nombor yang keberapa dalam sifir 4? 20 nombor yang keberapa dalam sifir 4? Okey, maksudnya dekat sini. Okey, maksudnya apa dekat sini? Bila dekat atas 5 minit, bawah 1 minit. 51. Apa maksudnya? Siapa boleh kaitkan? 51 kilometer. 51 kilometer. 51? Dari mana datang 51 tu? 6 kilometer. Apa dia? Kuat balik cakap semula, cikgu tak dengar. Kilometer. Putus-putus yang cakap kuat-kuat sikit. 6 kilometer. 6? Kilometer. Dari mana dapat 6 kilometer tu? Tambah 1. Okey, sekarang ni nombor dia 6 minit per 1 minit tau. 6 pula, 5 minit per 1 minit. 5 minit per 1 minit. Ini nombor dia. Kita tak boleh, bila dalam bentuk pecahan, kita tak boleh nak tambah-tambahkan dia sebab satu nombor di atas, satu nombor di bawah. Kita kena fahamkan dia punya konsep. Ini tajuk kadaran tau sebenarnya ni. Okey, bila awak masukkan tadi, awak guna operasi apa? Bahagi. Awak guna operasi bahagi kan? Okey, apa yang awak bahagikan? 160 dengan 32. 160 bahagi dengan 32 kan? Okey, bila 160 bahagi dengan 32, awak dapat 20/4 kan? Lepas tu, bila awak bahagi lagi guna sifir 4, awak dapat 5/1. Okey, bagaimana cara awak nak tafsirkan apa yang awak buat? Cepikir, cikgu tunggu. Bagaimana cara kita nak tafsirkan dia? Ada idea? Ada, cubalah. Sekejap. Lagi satu soalan je. Boleh conteng, tak apa. Cikgu tunggu. Darab dengan 60 ke? Dari mana datang 60 tu? Dia tak ready lah. Kita cuba tafsirkan dia. Tak faham.
Bukan tak faham, awak cuma tak dapat nak cari dia punya perkaitan, itu je. Benda ni sebenarnya dia simple je. Awak cuba cari perkaitan. Perkaitan ni cikgu nak awak cuba keluarkan. Cuba. Boleh tak? Tak tahulah cikgu. Tak tahu. Janganlah give up. Cuba lagi. Cikgu tunggu. Jangan risau. Tu siapa kena marah tu? CYC tu. Adik. Adik kena marah. Macam mana dapat jawapan? 32 minit bersamaan dengan berapa kilometer? 175 bagi dengan 5 ke? 175 bahagi dengan 5 dapat berapa? Dapat berapa? Betul lah tu jawapan dia. Tapi confident lah sikit Ryan. Okay. 175 tu awak akan bahagikan dengan 5. Kenapa kena bahagikan dengan 5? Kenapa kena bahagi dengan 5? Sebab perkadaran dia ni 32 minit ni dalam 160 tu, 160 tu dia gunakan perkadaran 5 minit, 5 minit. Okay? 32, 32 dia gunakan perkadaran ini. Okay? Bila dia gunakan perkadaran ini, okay, bila kita dapat jawapan yang ini tadi, kita akan bahagikan dengan 5. Okay? Okay, yang ini memang dia susah sikit nak faham sebab dia gunakan perkadaran. Awak kena fahamkan konsep dia betul-betul. Okay, tak apa. Nanti soalan yang terakhir kita try buat lagi. Okay, 175 km bahagi dengan 5 dapat berapa? 17. Nombor yang paling hampir dalam segi 5 nombor apa? 15. Nombor yang berapa? 3. Nombor yang ketiga. Okay, bila tolak balik 7 tolak 5 dapat berapa? 2. Okay, turunkan 5. 25 ada tak dalam sifir 5? Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Maksudnya di sini untuk 32 minit dia akan bergerak sejauh 35 kilometer. Okay? Okay, kita try buat soalan terakhir. Yang ini cikgu pandu betul Okay. Harga sehelai seluar ialah 3 kali harga sehelai baju. Yang ini cikgu dah buatkan. Sehelai seluar harganya 3 helai harga baju. Okey, berdasarkan pemahaman ayat ni dan berdasarkan gambar yang cikgu buat, cikgu nak tanya, siapa yang lebih mahal? Baju atau seluar? Seluar lebih mahal. Okey, sebab 1 helai seluar kita boleh dapat 3 helai baju. Maksudnya seluar lebih mahal. Okay, sekarang dia kata, nyatakan nisbah harga sehelai baju kepada jumlah harga sehelai baju dan sehelai seluar. Nisbah 1 kepada Nisbah 1 kepada 4. Okey, dari mana datang 1 ni? Baju. Nisbah harga sehelai baju. Bajunya 1 je ke? Seluar. Cikgu faham ke betul-betul? Nyatakan nisbah harga sehelai baju kepada jumlah harga sehelai baju dan sehelai seluar. Cikgu dah bagi gambar ni, cuba awak bayangkan. Ini jawapannya ni enggak betul. Awak belum dapatkan jawapan yang asalnya, cikgu nak yang asalnya. Yang asalnya apa nombor dia?
Okey, dia nak harga sehelai baju. Sekejap cikgu keluarkan gambar dia. Dia nak harga sehelai baju. Okey, nisbahkan dengan sehelai baju dan sehelai seluar. Sehelai baju tambahkan dengan sehelai seluar. Dan awak tahu seluar ni bersamaan dengan harga berapa buah baju? 3. 3 buah baju. Bila cikgu pusing-pusing soalan tak faham kan macam mana nak buat kan. Jadi sehelai baju ni bersamaan dengan sehelai seluar ni bersamaan dengan 3 helai baju. Itu datangnya 1/4. Faham tak? Ini berapa helai baju awak nampak? 1. 1 helai baju. Yang ini, bahagian yang ini, berapa helai baju yang awak nampak? 4. Penerangan ini yang cikgu nak awak keluarkan. Bukannya asyik keluarkan nombor. Jawapan semua orang boleh keluarkan jawapan, semua orang boleh keluarkan nombor. Tapi penerangan tu bukan semua orang boleh keluarkan. Hanya yang faham saja boleh keluarkan. Okey? Okey, sekarang faham tak kenapa tiba-tiba dekat seluar ni ada 3 helai baju? Faham tak? Sebab dekat sini dia kata harga sehelai seluar ialah 3 kali harga sehelai baju. Harga sehelai seluar ialah 3 kali harga sehelai baju. Maksudnya seluar ni harganya 3 kali harga sehelai baju. Ni cikgu buat ni, yang ini. Persamaan ni. Satu seluar harga dia lebih kurang sama macam harga 3 helai baju. Okey, cikgu bagi contoh dalam bentuk nombor. Okey, contoh harga sehelai baju ni harga sehelai seluar ni harganya adalah RM15. Okey, harga sehelai seluar ini adalah RM15. Tapi harga sehelai baju ni ini RM5. Yang ini RM5. Yang ini pun RM5. Ini maksudnya. Okey. Jadi maksudnya dekat sini seluar harganya 3 kali ganda harga sehelai baju. Faham atau tak faham? Faham. Okey. Dan dia nak dekat sini nisbah harga. Sebab cikgu bandingkan nisbah harga tu harga. Cikgu bandingkan, cikgu tak letak harga. Cikgu letak bajunya saja. Okey. Okey, cikgu pusing balik dekat sini soalan ni tadi. Cikgu macam tak puas hati pula tak jumpa perkadaran. Okey, faham tak dari mana datang 5 ni? Perkadaran ni. Okey, dalam 160 ni, ada 5/32. Okey, dalam 160 tu ada 5/32. Sebab kalau awak tambahkan semua sekali, 2, 4, 6, 8, 10. 3 darab dengan 5, 15, 16. Kan dapat 160 kan? Maksudnya dalam 160 minit ni ada 5/32. Jadi dekat sini perkadaran dia, kita akan gunakan 5 yang untuk kita bahagikan. Sebab 5 dalam satu bahagian 160 ni ada 5/32. Jadi kita ambil satu bahagian sahaja. Alright? Okey ke tak okey? Tak okey. Okey, minggu depan cikgu masuk balik tajuk ni. Okey. Okeylah. Okey, itu saja untuk hari ni. Nanti cikgu akan masukkan dekat dalam YouTube. Awak boleh tengok balik kalau awak tak faham. Okey kelas? Okey kelas? Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.